Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Perbincangan kita pada kali ini hadis yang ke-29, hadis 40 yang ke-29, tajuk dia Abwabul Khairi wa Masalikul Huda. Pintu-pintu kebajikan dan jalan hidayah. Maknanya banyak pintu kebajikan dan jalan hidayah petunjuk. Ini merupakan hadis yang ke-29 daripada 40 Arba'in An-Nawawi. Baik para pelajar sekalian, kita terus pada baca hadis. Saya baca hadis ini separuh-separuh, kemudian kita baca, kita terjemah, baca terjemah, supaya dia tidak terlalu panjang. Dan dia ada beberapa perenggan dalam hadis ini. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Muaz pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepada saya tentang amalan yang boleh memasukkan saya ke syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Jadi Muaz tanya soalan simple ya, dia tanya. Nak pergi syurga, jauh daripada neraka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Muaz, sesungguhnya engkau telah bertanya tentang suatu yang besar kelebihannya dan kesungguhannya besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alih. Namun begitu, amalan itu mudah bagi siapa yang dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau orang tak nak permudah nak pergi ke syurga, mudah ya dia dapat. Senang dia beribadat, tidak susah-susah. Maka Nabi sebut, para pelajar tanda, yang pertama, ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama adalah kamu sembah Allah, jangan melakukan syirik dengan sesuatu. Satu. Wa tuqimus salah. Dua, dirikan salat. Wa tu'tiz zakah. Yang ketiga, tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita. Dan engkau mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Mana Nabi SAW sebut di sini lima rukun Islam. Alhamdulillah. Thumma qal. Tuan-tuan tanda, ini kumpulan yang pertama, kumpulan rukun. Kita pergi pula kumpulan yang kedua. Thumma qala, kemudian baginda Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khairi. Muaz, nak ke tidak aku tunjuk kepada kamu pintu-pintu kebajikan. Makna pintu kebajikan ini iaitu amalan sunat. Yang tadi 5 rukun yang wajib, tak buat berdosa, yang ini tambahan, ekstra kebajikan. Yang pertama, as-sawmu junnatun. Puasa itu menjadi perisai daripada api neraka.
Dua ini yang bawah ni amalan sunat. Puasa sunat. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah di sini bukan zakat. Memadamkan kesalahan-kesalahan kecil kamu sebagaimana air memadamkan api. Dua. Yang ketiga, wasalatur rajuli fi jawfil lail. Kemudian solat seorang itu pada tengah malam. Solat tengah malam. Ini 3 amalan sunat. Puasa, sedekah, solat. Kita pindah pula kepada kategori yang ketiga. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa zirwati sanabihi. Mahukah kamu Mu'ad, aku khabar padamu tentang tiang sendi agama. Dia panggil tiang sendi agama. Tiang sendi bagi semua itu. Nak ke tak? Jawab Mu'ad, mestilah nak kan. Maka Nabi kita bersabda, tiang sendi bagi semua itu. Aku menjawab, tentu sekali nak Rasulullah. Lalu baginda SAW, maaf, sebelum tu terjemah atas lagi ni. Kemudian Nabi SAW tertinggal terjemahan atas dia. Nabi kita baca ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madadi'i. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'i sampai kepada ayat ya'lamun dalam surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran itu, mahukah kamu? Nabi kita tunjuk mereka mengangkat junub ni, tubuh dia ni daripada tempat tidur. Maknanya orang ini bangun tahajud pada waktu malam sampai ke akhir ayat. Baru kita masuk kepada kategori yang ketiga tadi. Nabi tanya, nak ke tidak Mu'ad? Mahukah aku tunjukkan kepada kamu bagi urusan tiang-tiang dan puncaknya? Dia panggil apa ni? Ra'sul amri. Kepala bagi segala urusan yang kita nak pergi ke syurga ni, tiang-tiangnya dan puncak dia. Nak ke tidak? Qultu bala ya Rasulullah. Naklah, kenapa tak nak? Barulah Nabi kita bersabda, qala ra'sul amri al-Islam. Kepala bagi segala urusan nak pergi ke syurga ni kena ada Islam. Wa amuduhu as-salat. Tiangnya salat. Kalau orang kata as-salatu, solat itu tiang agama, kita pegang hadis ni. Semalam ada orang tanya, betul ke as-salatu imaduddin? Dalam hadis yang selalu dibaca oleh ustaz itu dia kata dhaif. Kata sanad dia betul dhaif. Tapi solat tiang agama dalam hadis ni jelas, wa amuduhu as-salah. Tiangnya solat. Wa zirwatu sanamihi ni orang panggil yang teratas. Kalau unta tu bongo dia tu. Yang paling tinggi dianya apa dia? Al-jihad. Puncak dia tu jihad. Maknanya orang nak sampai ke peringkat 3 perkara. Mari kumpulan yang keempat, barulah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Nak ke tidak Muaz? Mahukah aku khabar padamu tentang tiang sendi bagi semua itu? Semua yang atas tadi, apakah yang mengawalnya? Qultu bala ya Rasulullah. Naklah, kenapa tak nak? Fa akhadha bilisani. Nabi kita pegang lidah dia, tunjuk melalui lidah dia. Wa qala kuffa 'alaika hadza. Kuffa 'alaika, maknanya jaga lidahmu ni. Allahu akbar. Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi. Adakah kita akan diambil tindakan dengan apa yang kita kata, yang kita cakap ni? Allahu akbar. Kata Nabi, thaqilatka ummuk. Thaqilatka ummuka. Nabi kata apa? Telah kehilangan ibumu akan dikau. Mu hilang anak macam ni. Itu bahasa ni, bahasa Arab. Bukan doa suruh mati, tapi dia kata lebih kepada peringatan. Mu susah lah kalau ada anak macam ni. Maksudnya begitulah. Tak apa faham-faham juga mu ni.
Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim, bukankah ramai orang yang dicampak ke dalam api di atas muka mereka, au ala manakhirihim, dicampakkan ke atas api ke atas muka mereka ke bawah, ataupun di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali lantaran hasil perbuatan perkataan lidah dia. Maknanya lidah ni di antara perkara yang cukup berbahaya. Hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Alhamdulillah, panjang sekali para pelajar sekalian. Muaz radhiyallahu anhu, tengok kisah hadis ni. Muaz ni seorang sahabat yang cerdik. Bila dia berjalan, dia attack Nabi, dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam projek, tengok dalam kitab ni ada. Katanya Muaz kata, aku ikut Nabi sallallahu dalam musafir, fa asbahtu yawman qariban minhu. Satu hari aku duduk dekat dengan Nabi, tak ada orang lain. Mana peluang untuk bertanya itu mudah. Faqultu, maka dia pun tanya, ya Rasulullah, bagi tahu kepada saya hadis yang panjang. Itulah yang dia soalan pendek, tapi hadisnya panjang, jawapannya panjang. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada Nabi kata apa tadi? Hasaidu alsinatihim, hasil daripada lidah mereka, maksudnya perkataan-perkataan yang dilafazkan oleh lidah yang membawa kepada dosa seolah-olah. Itu dia panggil seolah-olah, ka'annahu, macam kita menuai, memetik buah-buah. Maknanya hasil daripada kita bercakap, kita akan petik di akhirat esok, apakah kesan ataupun hasilnya. Baik ke tak baik, buruk ke tak buruk, nak pergi ke syurga ke neraka, wal'iyazubillah. Baik, kita pergi kepada kepentingan hadis. Hadis ini mengandungi beberapa amal soleh yang boleh membawa seorang itu masuk ke syurga dan menjauhnya dari neraka. Dan dia merupakan amrun azimun jiddan, suatu urusan yang sangat besar. Kerana dengan kita melakukan amalan yang ditawarkan ini, membawa kita ke syurga dan menyelamatnya daripada neraka. Kerana itulah Allah Ta'ala hantar mari Rasul dan diturunnya kitab-kitab, nak menyelamatkan manusia daripada neraka, nak bawa mereka ke syurga. Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan kepada Muaz, laqad sa'alta an azim, mu tanya satu benda yang besar, Muaz. Ada pula orang laki-laki lain pula mari tanya Nabi SAW tentang amalan nak bawa nak pergi syurga, jauh neraka. Nabi kata apa? La in kunta aujaztal mas'alah, walaupun mu pendek je soalan kamu, laqad a'zamta wa atwalta, tapi kamu bertanya perkara yang panjang, yang penting, yang besar. Maknanya soalanmu tu pendek, tapi jawapan dia kepada perkara yang mustahak, perkara yang besar. Itu maksud tanya Nabi SAW. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada fiqhul hadis. Dalam kitab ni ada berapa fiqh hadis yang kita kena tamatkan dalam perbincangan ringkas ini? Ada 7 ada 7. InsyaAllah kita ana ringkaskan. Para pelajar diminta supaya mengikut nombor yang ada dalam kitab. Sekarang ni kita berada di fiqh hadis dan petunjuknya yang pertama. Apa dia fiqh hadis yang pertama? Kesungguhan Sayyidina Muaz, seorang sahabat Nabi, dalam mengambil berat akan amal-amal soleh. Jadi Muaz ni seorang yang sangat mengambil berat tentang perkara ini. Kerana itu dia sentiasa duduk dekat Nabi. Bila ada peluang, tanya. Ada peluang, tanya. Soalan Muaz kepada Nabi SAW ini menunjukkan kepada apa? Kepada kesungguhan dia. Cakna sangat dia kepada amalan soleh dan ingin mengetahuinya manakah amalan yang boleh menyelamatkan dia daripada Nabi SAW. Dia tanya Nabi, minta jawapan daripada Rasulullah SAW.
Dalam hadis ini juga menunjukkan kefasihan Sayyidina Muaz dan mempunyai balaghah yang tinggi. Karena itu Nabi kita puji, soalan ringkas, jawapannya panjang. Nabi kata, sa'alta an azim. Engkau ni pandai Muaz. Mari tanya isu yang besar dengan soalannya ringkas. Itu menunjukkan Muaz ni bahasa dia cerdik. Karena itulah saya nasihat kepada para pelajar sekalian. Kalau nak bertanya, biar nampak cerdik soalan kita tu. Kalau nak bertanya, soalan tu biar nampak cerdik sikit. Ni tanya pelik-pelik, tulisan pun terlalu ringkas. Sampai kita nak baca 2-3 kali baru faham soalan. Jadi kita kena bantulah. Nak tanya biar jelas. Yang kedua, al-a'mal. Amalan-amalan itu menjadi penyebab kepada seorang itu ke syurga. Amalan boleh menjadi sebab. Tapi bukan semata-mata amalan. Kena ingat. Dalam hadis ini, Mu'adz kata, akhbirni bi'amalin. Rasulullah SAW khabarkan kepada saya amalan yang boleh membawa saya ke syurga. Menunjukkan bahawa ada amalan itu ke syurga. Dan ingat, sebaliknya pula. Ada amalan yang boleh bawa ke neraka, na'udzubillah. Di sana terdapat sebuah hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Sayyidah Aisyah. Nabi kata apa? Lan yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi. Dengar ni bahaya hadis ni. Nabi kata tak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Nabi kata, wala ana. Rasulullah sendiri tak masuk syurga dengan amalan. Nabi kata, wala ana. Aku sendiri pun tak masuk syurga dengan sebab amalan. Illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Kecuali dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah, barulah kita boleh masuk syurga. Maksud dianya, para jemaah sekalian, kita jangan berpegang dengan amalan semata-mata. Tetapi kita masuk syurga itu apabila Allah kabul amalan kita. Itu yang penting. Kalau kata aku buat amalan dah. Tapi kalau Tuhan tak kabul, tak jadi. Kalau Tuhan tak kabulkan amalan kita, tak menjadi. Tidak diterima. Maka cara nak kabul amalan tu apa? Dengan 2 perkara yang telah kita ulang-ulang sentiasa. Yang pertama, dengan ikhlaskan niat. Yang kedua, qabulul amal, dengan kita mutaba'atun Nabi, ikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak jadi. Maka kalau macam ni tak payah beramal lah. Kena beramal tapi mesti ikhlas. Kita jangan kata aku beramal saja lah. Yang boleh menerima amalan kita, yang confirm amalan kita diterima, Allah Azza wa Jalla. Kerja kita buat je. Yang kata aku confirm dah syurga sebab aku buat amal. Tak boleh. Kita tak tahu amal kita diterima ataupun tidak. Ini penting dalam kita beramal. Maka taufik, hidayah untuk beramal ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla semata-mata. Adapun hidayatul irsyad, nak ajak orang beramal, itu dibawa oleh Nabi. Para pendakwah juga telah mengajak, tetapi yang memberi taufik supaya orang itu boleh beramal, Allah Azza wa Jalla. Baik. Isu yang ketiga, al-ityanu bi arkanil Islam. Kita mesti melaksanakan semua tuntutan rukun-rukun Islam. Dalam hadis ini, Nabi SAW telah menyebut kepada kita tentang rukun Islam. 5 perkara yang telah kita belajar. Dan Alhamdulillah bermula dengan tauhid, solat, zakat, puasa, haji. Untuk maklumat para pelajar sekalian, hadis ini telah pun kita bincang dalam hadis 40 yang kedua dan yang ketiga yang telah lepas. Sama ada para pelajar baca sendiri dalam kitab ataupun tengok rakaman kita dalam silsilah siri-siri pengajian kita, kitab Al-Wafi ini. Alhamdulillah, rakaman dia lengkap. Ada di YouTube, ada di Facebook. Alhamdulillah, itu kita usaha kita untuk memberi ilmu kepada para pelajar sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik untuk beramal oleh Allah Azza wa Jalla.
Baik. Yang keempat. Isu yang keempat, abwabul khairi. Tengok dalam hadis ini, dia kata abwabul khairi, pintu-pintu kebajikan. Dalam riwayat Ibnu Majah, abwabul jannah. Nabi kata pintu syurga. Apa dia pintu syurga? Iaitu amal-amal sunat setelah kita beramal dengan amal yang fardu. Siapa dia nak Allah Ta'ala sayang kepada dia, siapa dia nak Allah Ta'ala kasih kepada dia, hendaklah dia perbanyakkan amalan yang sunat. Amalan sunat itu sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tak adalah satu amalan yang paling aku suka hamba aku ini beramal dengan dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku, lain daripada dia melakukan amalan yang fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Berterusanlah hamba aku itu beramal, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunat sehingga aku sayang kepada dia. Kalau tuan-tuan nak sayang, kalau tuan-tuan nak suruh Allah Ta'ala sayang, apa kita buat? Lakukanlah banyak amal sunat setelah kita melakukan amal yang fardu. Kalau tak buat yang fardu, tak ada modal. Orang panggil tak ada kepala modal. Kepala modal tidak ada. Allahu Akbar. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada pintu-pintu kebajikan itu berapa. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut kepada kita berapa? 3 perkara. Yang pertama, as-sawmu junnah. As-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Maksud dianya puasa sunat. Puasa sunat ni kita kena banyak. Dalam hadis lain, Nabi kita SAW sebut, apa dia? Siyam yaumin fi sabilillah. Man shama yauman fi sabilillah. Siapa dia berpuasa satu hari je, satu hari je pada jalan Allah, maka dia dijauhkan mukanya daripada api neraka sejauh mana? 70 kharifan, 70 tahun. Jarak dia 70 tahun. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, betapa jauhnya neraka tu dengan muka orang yang apa? Orang yang berpuasa sunat. Orang yang berpuasa sunat. Baik, para pelajar sekalian, saya tak baca semua ni. Yang penting kita nak poin yang Nabi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, as-sawmu junnah. As-sawmu junnatun. Puasa itu perisai. Puasa jadi perisai. Baik, sebab apa jadi perisai? Tengok ni. Perisai daripada api neraka. Bila kita berpuasa, insya-Allah banyak perkara-perkara maksiat kita tak buat. Maka dia menjadi mendekatkan kepada Allah dan menjauh dia daripada neraka. Baik, kita pergi kepada kategori yang kedua, pintu kebajikan atau pintu syurga tadi. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah memadamkan kesalahan dosa-dosa. Sedekah memadamkan kesalahan dosa-dosa, dikata sini dosa kecil. Kalau nak dosa besar, kena taubat. Tak padan dengan sedekah-sedekah. Ni buat dosa besar lagi sedekah lah. Taubatan nasuha, kena ada. Jadi maksud sedekah di sini bukan zakat. Bukan zakat. Sebab zakat sudah masuk dalam rukun Islam yang awal tadi. Zakat telah dimasukkan dalam kategori yang pertama, rukun Islam. Baik. Wal khataya, kesalahan-kesalahan tentang kita dengan Bani Adam, dengan dosa kita dengan manusia, tak padan dengan sedekah, kena pergi bertaubat, kena minta maaf, kena hantar balik, dan lain-lain lagi. Kenapa
Yang pertama puasa, yang kedua sedekah. Para ulama kata sebab sedekah itu, sedekah ni kebajikan dia pergi ke orang lain. Puasa untuk kita ya. Kalau saya puasa untuk saya je kelebihannya. Tapi sedekah orang miskin, orang yang berhajat, orang yang memerlukan menerima kebajikan itu. Allahu Akbar. Dalam hadis lagi ada, tapi hadis ni dia kata inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa' maitatas su. Orang yang banyak sedekah boleh memadamkan kemurkaan Allah dan menolak daripada mati dalam keadaan tak baik. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Ibn Hibban, sanad dia dhaif. Kata muhaqqiq sanad dia dhaif. Maka di sini kata di para ulama, itfa'ul khataya, bila kita hilang kesalahan maka hati akan cerah, amalan akan meningkat naik. Jadi sedekah itu menjadi pintu yang besar kepada kebajikan-kebajikan yang lain lagi. Alhamdulillah. Di sini kata di para ulama, tuan-tuan tulis, tak ada dalam kitab ni. Dia kata kebajikan, setiap kebajikan yang kita buat akan melahirkan kebajikan yang berikutnya. Setiap kebaikan yang kita buat akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Sebaliknya macam itu juga. Dosa yang kita buat akan melahirkan dosa yang lain. Bila kita puasa, dia akan pergi ke sedekah. Daripada sedekah, dia akan pergi kepada amar ma'ruf. Jadi, dia akan bersambung-sambung. Dosa macam itu juga. Mula-mula mengumpat, lepas tu keji orang, lepas tu ngutuk orang, lepas tu, mula dah. Jadi, setiap benda tu akan bersambung-bersambung. Kita mengatakan, wal'iyazubillah. Yang ketiga, kategori yang ketiga, pintu kebaikan, salatul lail. Iaitulah solat malam. Wahia salatut tatawwu', solat waktu malam selepas tidur. Itu dia panggil solat malam, artinya solat tahajud. Selepas tidur, sebagaimana Nabi kita mengambil dalil dengan Quran, tatajafa junubuhum 'anil madadi'. Mereka menjauhkan diri dia daripada tempat tidur. Maknanya solat tahajud. Kita kena bangunlah tuan-tuan. Jangan tak bangun solat tahajud ni. Dalam hadis lain, Nabi apabila diberitahu kepada Nabi SAW tentang seorang ini tak bangun solat tahajud, ada kata tak bangun solat subuh, Nabi kata laqad bala syaitan fi uzunihi, orang itu telah dikencing oleh syaitan dalam telinga dia, wal iyazubillah. Dalam hadis lain Nabi kita sebut afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Solat sunat yang terafdal selepas daripada solat yang afdal, selepas daripada solat fardu, iaitulah solat pada waktu malam. Solat pada waktu malam. Dalam hadis Nabi kata, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Naklah kamu melakukan solat malam kerana dia telah menjadi agenda amalan orang-orang soleh dulu daripada kamu. Kita nak masuk dalam kafilah, karavan orang soleh, bangun salat malam. Dia menjadi pendekat diri, qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekat daripada dosa dan menghapuskan kesalahan serta menghilangkan penyakit daripada tubuh. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada hadis Bilal. Dalam kitab Irwa mengatakan sanaduhu hasan. Alhamdulillah. Baik, itu tiga tu apa? Tiga pintu kebajikan. Kita berpindah pula kepada Ra'suddin, kepala agama. Tiangnya dan puncak dia. Mana atap dia tu? Apa dia? Nabi SAW mensyarahkan kepada Muaz satu persatu. Allahu Akbar, bahagianya Muaz. Dia tanya pendek, Nabi bagi detail. Kita boleh bayangkan bahagianya Muaz pada saat itu menerima wasiat ataupun bimbingan daripada Nabi SAW. Karena itu Nabi mula dengan ala ukhbiruka, Muaz, nak aku bagi tahu lagi? Nak. Oh, Muaz kata, bala ya Rasulullah, memang nak.
Maka Nabi SAW dalam hadis ini juga menceritakan kepada kita 3 perkara yang menjadi tonggak kepada Islam itu, iaitu Ra'sul Amri Al-Islam. Kepala dianya Islam. Sebab Islam bermula dengan rukun syahadah. Rukun syahadah ni kalau kita tak ada syahadah, buatlah kebajikan banyak mana pun tidak akan diterima. Itu tak ada kunci, kata orang. Kunci tidak ada. Maka Islam itu menjadi yang tertinggi, bermula dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan jaga semua 5 rukun Islam. Ra'sul Amri Al-Islam. Kepala dia. Sebagaimana kata orang, manusia ni boleh hidup kalau tak ada tangan, kaki, boleh hidup. Mata tak ada, hidup. Tapi tak ada kepala, hidup tak hidup? Tak akan hidup. Demikianlah orang ni. Baik setakat mana pun, kalau tak ada Islam, dia tak jadi. Biasanya para pelajar sekalian, bila kita sebut Islam saja, dia akan masuk imannya sekali. Iman dan Islam. Yang kedua, wa'amuduhu as-salah. Tiang dia, salat. Siapa dia tak salat, runtuh rumah dia. Tak ada tiang. Kan banyak dalam hadis lain Nabi sebut, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian di antara kita dengan orang kafir, salat. Siapa dia tak salat, tak ada lagi ikatan dia dengan Islam. Yang ketiga, yang teratas, zirwatu sanam, orang panggil atas. Puncak dia, apa dia? Al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah. Sebab apa dia kata jihad? Sebab dengan jihadlah tertegaknya kalimah Allah. Tanpa jihad tak boleh nak buat apa. Nabi 13 tahun berada di Mekah. Tak boleh melancarkan jihad sebab kita belum ada kekuatan. Ketika itu nak solat pun payah. Solat seorang-seorang dekat Kaabah nya campak dengan perut unta atas kepala Nabi. Salah jazur. Solat ramai-ramai lagi kena hentam. Maka bila ada jihad, kita kuat, ketika itulah Islam itu kemuncak naik. Tinggi. Sebab apa? Orang tak berani nak usik kita. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian. Isu yang keenam, Nabi kita SAW tanya Muaz. Dia kata, Muaz, mu nak tahu ke tidak? Ala ukhbiruka bimilaki zalika kullihi. Mu nak tahu ke tidak? Nak ke tidak kamu yang keenam ni? Nabi kita SAW bila tengok Muaz begitu semangat, dia pun tanya. Nombor 6. Nabi kita menamatkan pengajaran kepada Muaz dengan menjelaskan kepada sahabat itu tentang suatu yang menguasai semua amalan itu. Yang menguasai amalan itu siapa? Iaitulah lidah. Allahu Akbar. Lidah ni rupanya besar peranan dia tu. Peranan lidah ni besar. Nak masuk Islam pun dengan lidah juga. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nak merusak pun dengan lidah juga. Wal'iyazu billah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lepas, kita telah dengar hadis Nabi kita bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa dia betul-betul beriman dengan Allah Azza wa Jalla, dengan hari akhirat, dia bercakap baik atau dia diam. Itu lidah. Allahu Akbar. Satu hari seorang mari tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tunjukkan saya jalan nak pergi syurga macam mana. Qala amsik haza. Nabi kata, jaga lidahmu. Allahu Akbar. Kata di Ibn Rajab. Ni kata Ibn Rajab ni, Ibn Rajab Al-Hambali, dia syarah kepada hadis lidah ni. Dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan hasil tuayan, hasaidu alsi. Hasil tuayan lidah ialah balasan dan hukuman untuk perkataan-perkataan haram yang telah dilafazkan. Kerana sungguhnya seorang manusia itu bercucuk tanam
dengan perkataan dan amalannya sama ada yang baik dan yang buruk. Ibarat kata percakapan kita ni macam benih yang ditabur. Benih yang ditabur di atas bumi. Kemudian beliau akan menuai apa yang telah ditanamnya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kerana itu, sesiapa yang telah menanam kebaikan yang merupakan perkataan dan amalan yang baik, ia akan menuai kemuliaan. Dan sesiapa menanam kejahatan daripada amalan dan perkataan, maka dia akan menuai penyesalan. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Selalu saya sebut kata-kata ulama. Suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, kitalah penulisnya. Tuan-tuan tulis dalam buku ni tak ada. Suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, apa dia? Kitalah penulis. Kita tulis apa atas dunia, kita akan baca di akhirat esok. Baik para pelajar sekalian. Zahir daripada hadis Mu'ad ini, tengok muka surat 392, menunjukkan bahawa ramai orang yang dihumban ke dalam neraka dengan sebab ucapan dengan lidah dia. Termasuklah tulisan dia. Kerana maksiat, tuan-tuan tanda, ada 5 maksiat melalui lidah. Yang pertama, syirik. Orang yang melakukan syirik juga dengan lidah dia. Dia adalah dosa yang paling besar sekali. Yang kedua, al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmi. Orang yang bercakap tentang agama tanpa ilmu. Halal, haram, ilmu tak ada. Ini bahaya. Yang ketiga, syahadatuz zur, saksi palsu. Tiga. Yang keempat, iaitulah perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Sihir ni pun main dengan bak lidah juga. Jampi tu jampi ni. Yang kelima, qazaf. Qazaf ni tuduh orang perempuan yang baik-baik berzina. Kata Syekh, wa ghairu zalika minal kabair was saghair, dan banyak lagi kalau musnarai lah daripada penyakit lidah ni, sama ada dosa besarnya atau dosa kecil. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu akthar ma yudkhilun nara al-ajwafan. Alak yang paling banyak mencampakkan orang ke dalam neraka 2 rongga. Ajwaf, dua rongga. Apa dia rongga tu? Al-famu wal farju. Mulut dengan faraj. 2 lubang inilah yang banyak masukkan orang ke dalam neraka. Wal-iyazubillah. Banyaklah. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni, kan, kata-kata ulama salafus salih, di antaranya kata Sayyidina Abu Bakar bila Umar jumpa dengan dia, sahabat Abu Bakar duk pegang lidah dia. Ya Rabbi, qala Umar, mah ghafarallahu lak. Kenapa ni Abu Bakar? Allah Taala ampunkan Tuan. Faqad hadzal ladzi awradani al-mawarid. Abu Bakar kata, lidah inilah yang akan membawa aku ke lembah kebinasaan kalau aku tak jaga dia. Masya-Allah. Kata di Ibnu Buraidah, aku lihat Ibnu Abbas memegang lidahnya seraya berkata, celaka kamu lidah. Hendaklah kamu berkata kebaikan ataupun mudiam. Jangan cakap benda tak baik. Masya-Allah. Dalam ni banyak lagi kata-kata sahabat. Di antaranya Ibnu Mas'ud bersumpah. Yahlifu billahi alladzi la ilaha illahu ma 'alal ardi syai'. Tidak ada satu benda atas dunia ni yang patut dipenjarakan dia lain daripada lidah. Kita penjara lidah, jangan bagi dia cakap tak tu pasal. Masya-Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri kata apa? Lidah adalah ketua bagi badan. Apabila lidah melakukan suatu jenayah ke atas anggota badannya, maka semua anggota badan itu melakukan jenayah. Jika lidah menahan daripada kejahatan, maka semua anggotanya akan turut serta. Allahu Akbar. Jadi inilah dipanggil penyakit-penyakit lidah yang cukup berbahaya. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada fiqhul hadis yang ketujuh. Amalan yang paling baik, kata di para ulama, ada setengah mengatakan selepas daripada amalan fardu, ada kata ilmu, ada kata jihad. Imam Syafi'i kata amalan paling baik
iaitulah amalan sunat selepas daripada fardu lah. Imam Ahmad kata jihad, jadi ulama kata kita campur semua lah, senang. Setiap orang itu ada tempat-tempat yang tertentu. Karena itulah Nabi SAW, dia beri jawapan kepada sahabat berbeza-beza. Orang ni tanya, apa amalan yang paling baik? Nabi kata, birrul walidain, jaga dua ibu bapa. Amalan yang afdal, jihad. Amalan yang afdal, solat dalam waktu. Jadi Nabi jawab kepada orang yang munasabah ni. Boleh jadi dia ni ada mak ayah, kuat nak pergi jihad, tapi tak peduli pada ibu bapa. Nabi kata, pergi jaga ayahmu. Yang ni solat. Jadi Nabi kita jawab mengikut keperluan orang. Jadi kita yang kemudian ni, lemah belaka kita ni, maka kita kumpulkan semua yang Nabi sebut tadi, pasang, maka terpasanglah atas diri kita amalan yang paling baik, hormat ibu bapa, solat pada waktunya, berjihad. Jadi kita kumpul semua, insya-Allah terkumpullah kebaikan itu dalam diri kita, insya-Allah. Yang ke-8, fawaid ataupun faedah hadis. Hadis ini menunjukkan kepada para pelajar sekalian, panduan dan bimbingan. Hadis mulia ini memberi manfaat bahawa bagaimana para sahabat minta panduan dan bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang tidak sahabat ni, kita kena belajarlah hadis daripada soalan-soalan para sahabat. Kita tak dengar dia soal, kita ambil pengajaran, kita ambil amalan. Alhamdulillah. Baik, yang ke-9, fadlul jihad. Jihad adalah merupakan satu kelebihan yang besar untuk menjaga kesinambungan agama Islam ini. Kalau tidak dipermain-mainkan oleh orang. Yang ke-10, bahayanya lidah. Wajib kita jaga lidah kita. Kalau tidak, lidah menjadi penyebab seorang manusia itu dihumban ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi kita SAW bersabda, dia kata, ada orang yang bercakap satu kalimah je, dia ingat kecil ya, kelebihan dia, tapi kalimah itu bawa dia dalam syurga. Contohnya kita mengucap la ilaha illallah. Ada orang ni dengan satu kalimah menghumban dalam neraka. Na'udzubillah. Dia pergi sebut kalimah kufur. Na'udzubillah. Walaupun sepatah, tapi cukup berbahaya. Baik, para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Hadis yang ke-29. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Hadis yang ke-30. Hududullahi ta'ala wa hurumat. Hudud, batasan-batasan Allah, hukum Allah, dan perkara yang diharamkan. InsyaAllah kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.